Tajuk kita pada hari ini adalah keburukan pengaruh globalisasi yang bersumberkan jurnal yang ditulis oleh Osman Bakar yang diterbitkan pada 15 Oktober tahun 2017. Pemilihan tajuk ini disebabkan dalam usaha membicarakan perihal pengaruh globalisasi. Kami membuat satu hipotesis di mana pengaruh globalisasi telah membawa lebih banyak keburukan berbanding kebaikan dan ianya disokong dengan kenyataan oleh Chandra Muzaffar yang telah menyenaraikan 8 kebaikan tetapi senarai keburukannya lebih panjang iaitu 10 keburukan. Keburukan pengaruh globalisasi yang pertama ialah pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbezaan ekonomi yang ketara antara kawasan di seluruh negara. Antara contoh ketidakseimbangan pembangunan yang berlaku ialah dalam sektor ekonomi, zon-zon wilayah, antara kawasan dan juga antara kaum. Manakala faktor berlakunya pembangunan yang tidak seimbang pula ialah faktor fizikal, taburan sumber alam, dasar kerajaan, kemudahan sosial, faktor demografi, faktor sejarah dan faktor ekonomi moden. Keburukan seterusnya adalah kualiti alam sekitar yang semakin merosot sebagai akibat terlalu mementingkan faktor keuntungan. Berita berkaitan pencemaran alam sekitar semakin kerap kita dengar dan isu ini berpunca daripada pelbagai pihak. Sebagai contoh, bagi perniagaan yang menghasilkan sisa berbahaya kepada orang ramai, biasanya sudah ada undang-undang dan peraturan mengenai cara pelukusannya. Malangnya, ada peniaga sanggup membahayakan orang ramai semata-mata hendak menjimatkan kos operasi dan keuntungan. Alam sekitar akan terus tercemar dan menuju kemusnahan jika manusia tidak mengambil langkah menjaganya dengan baik dan terancang. Oleh itu, dalam mengejar kemajuan, kita perlu menjaga keseimbangan dalam penggunaan setiap sumber. Keburukan pengaruh globalisasi yang seterusnya ialah pengantarbangsaan jenayah yang menyebabkan jenayah sukar dibendung. Jenayah antarabangsa ialah perbuatan yang menyalahi undang-undang melibatkan dua buah negara atau lebih. Kategori jenayah antarabangsa ialah genosid iaitu penghapusan etnik, jenayah perang, jenayah kemanusiaan dan jenayah pencerobohan. Antara cabaran dalam membanteras jenayah antarabangsa ialah kemajuan teknologi maklumat, berlaku jenayah sukar untuk dikenal pasti dan memerlukan jalinan kerjasama dengan negara luar. Selain itu, berlakunya pengangguran yang semakin memburuk dan jurang pendapatan yang semakin melebar di negara-negara utara sendiri. Aspek yang paling ketara dalam isu ini adalah dari segi kecanggihan teknologi maklumat. Dari segi teknologi maklumat, kita dapat lihat bagaimana ianya memberi kesan terhadap pengangguran. Sebagai contoh, banyak kilang pada hari ini mengurangkan penggunaan tenaga kerja manusia dan menggantikannya dengan mesin. Teknologi maklumat juga menyebabkan jurang pendapatan antara golongan miskin dan kaya menjadi sangat jauh kerana kebanyakan golongan kaya hari ini mempunyai latar belakang yang baik dari segi penggunaan teknologi maklumat terutamanya dalam bidang ekonomi. Selain itu, berkenaan isu penyebaran budaya yang merendahkan martabat keinsanan manusia. Pada masa kini, penyebaran budaya ini semakin meluas selari dengan pembangunan globalisasi yang tidak terhad. Hal ini menjadi lebih rumit dan bermasalah sekiranya perkara tersebut dapat disebarkan dan diakses tanpa disekat oleh mana-mana pihak. Situasi ini sangat ketara berlaku di dalam golongan muda kerana mudah terpengaruh dengan info-info yang boleh memanipulasikan pemikiran mereka. Contohnya, seperti tren-tren pemakaian budaya barat yang sangat jauh beza dengan tuntutan agama Islam dan dianggap perkara yang biasa di dalam kalangan masyarakat Malaysia. Seterusnya ialah pengantarbangsaan penyakit. Sedasawasa ini, globalisasi telah mempercepatkan dan memudahkan proses pengangkutan manusia, haiwan dan makanan daripada segenap penjuru dunia tanpa limitasi. Hal ini membawa kepada penyebaran virus dan juga faktor berbahaya ke serata dunia. Kesannya dapat memudahkan dan mempercepatkan kebolehjangkitan penyakit berjangkit ke seluruh dunia pada hari ini. Sebagai contoh, malaria, influenza, Ebola dan yang terbaru COVID-19. Dalam penyebaran budaya pop Amerika yang menyegarkan panca indera dan mematikan roh di mana memberi kesan kepada peradaban majmuk kerana kehidupan yang berteraskan hedonisme iaitu menjadikan kesenangan dunia untuk beroleh ketenangan rohani. Cara paling berkesan dalam penyebaran ini adalah dalam bidang hiburan yang melalui filem atau rancangan berbentuk hiburan, muzik dan nyanyian. Kesannya adalah kesejahteraan masyarakat tergugat, gagal dalam melahirkan masyarakat yang berilmu dan berwawasan, serta gagal dalam membentuk masyarakat dari segi rohani, jasmani dan emosi. Seterusnya, keburukan pengaruh globalisasi ialah kecenderungan pusat-pusat pekerja tinggi untuk memberi keutamaan kepada kursus-kursus ilmu, pengurusan dan teknik dengan mengabaikan kursus-kursus ilmu, kemanusiaan dan kemasyarakatan.
Ia merupakan salah satu cabaran negara untuk menjadi sebuah negara maju yang dapat melahirkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Institusi pendidikan tinggi juga tidak terkecuali menerima ledakan teknologi yang semakin menghakis nilai-nilai manusia dan saintifik. Bahkan, fenomena globalisasi ini tidak mustahil akan memusnahkan jati diri dan identiti masyarakat. Seterusnya ialah pembelajaran maklumat yang tidak berguna. Masyarakat kini mudah mengakses maklumat yang tidak berguna dan palsu menggunakan teknologi-teknologi maklumat yang canggih. Penyebaran maklumat yang tidak berguna ini berpunca daripada sikap segelintir pengguna internet yang tidak bertanggungjawab. Kebiasaannya, maklumat ini disebarkan melalui saluran media sosial seperti aplikasi WhatsApp, Twitter, Facebook dan sebagainya. Sebagai contoh, penyebaran maklumat palsu berkenaan kes penularan wabak pandemik COVID-19 yang boleh menimbulkan kegelisahan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Seterusnya, saya akan membincangkan isu beberapa negara Eropah memanipulasikan isu-isu demokrasi dan hak-hak asasi. Sekiranya diteliti, demokrasi di Malaysia hanya bersifat penyamaran sahaja. Asasnya kerana praktik demokrasi di Malaysia berada daripada teorinya yang asal. Justru itu, tidak hairan beberapa sarjana telah menggelar amalan demokrasi di Malaysia dengan beberapa gelaran, antaranya demokrasi tanpa konsensus, demokrasi palsu dan separuh, demokrasi statis dan demokrasi terhad. Ini tidak menghairankan kerana sistem politik dan pentadbiran moden di tanah Melayu sebenarnya diwarisi dan diubah suai dari penjajah Inggeris yang juga melibatkan idea demokrasi. Oleh itu, ianya adalah keburukan pengaruh globalisasi. Sebagai rumusan, kita dapat simpulkan bahawa pengaruh gelombang globalisasi memberikan impak yang besar dalam peradaban manusia di seantero dunia. Impaknya akan berlanjutan sehingga ke generasi seterusnya, iaitu cucu-cucit kita. Oleh itu, bagi melahirkan anak watan negara yang berkaliber dan berwawasan, kita haruslah meneliti dan menilai kebaikan dan keburukan suatu fenomena globalisasi serta menjadikan yang baik sebagai teladan dan yang buruk sebagai tauladan.